Let's continue with part 3, These Silent Woods. Okay, after the last episode 3 hari tu, dia continues with Cooper. Dia cakap pasal dia dengan isteri dia, Cindy. What happened and macam mana diorang boleh berkenalan. Okay, the thing is, Cindy dengan Cooper ni, diorang ni actually kawan time high school. Time high school diorang kawan, and actually before diorang kawan, diorang kenal each other through sekolah punya like sports punya bukan tournament, like sports, through sports. Diorang main yang berlari-lari loncat tu, macam kena loncat pagar macam tu kan. And Cindy ni dia memang pro tau, pro athlete. So dia macam, Cindy ni aku nak korang imagine dia someone yang anak orang kaya, perfect in studies, perfect in sports. So macam memang perfect students, perfect daughter. So Cooper ni pula macam biasa-biasa je, macam someone yang bukan taraf Cindy. So the possibility for Cooper nak bersama dengan Cindy tu sangatlah jauh. Jauh sangat. One day, time diorang dekat track nak berlatih tu, Cindy dengan Cooper ni meet up, terjumpa. And Cindy ni tegur Cooper. So that is start where diorang mula berinteraksi sama sendiri. Even at school pun, ramai macam pandang highly of Cindy tau. Dia macam student yang popular. Dia memang popular student lah dekat sekolah. Bukan taraf si Cooper langsung. And most of the time Cooper ni would watch Cindy daripada jauh je. Macam admiring Cindy daripada jauh. Both of them ni dia jadi makin rapat bila diorang dalam bus track. Track macam nak pergi competition, diorang ada bus tu kan. Diorang macam makin rapat kat situ. The thing is, this time around Cooper ni memang dah totally gone. Dia memang fall in love teruk dengan Cindy ni. And diorang punya umur berbeza sikit tau. So meaning bila Cooper ni dah grad, Cindy ni still dekat sekolah. So dia cakap dia ada lagi beberapa tahun to wait for Cindy untuk grad. So dia gunakan the remaining times tu untuk truly work on himself. Dia kata sebab this time dia tengah kerja as kerja buat perabot, macam kerja biasa-biasa je tau. So dia cakap this is not someone yang Cindy nak. Dia kata Cindy should get a better husband, a better partner. So dia kata I should work on myself. So dia decide untuk masuk in the army tau. This time around diorang army macam nak pergi bukan posting, macam pergi to Afghanistan. Dia place untuk train apa semua tu kan. So dia decide untuk join that tau. While Cindy ni dekat Amerika. So while dia dekat army ni and Cindy grad daripada high school, dia masuk into a prestigious college tau. And time ni diorang still contact each other, tapi through email. Diorang would write to each other, stay connected. So this shows yang Cindy ni actually interested juga tau dengan Cooper ni. This time around. So it has been couple of years diorang jumpa each other, and they only connected through email kan. So this time around si Cooper ni dia macam makin tinggi tau. Dia late bloomer, dia tulis dalam buku tu. And Cindy ni macam biasa je. So Cindy ni agak terkejut bila diorang meet up. Dia tengok yang Cooper ni macam makin segak lah. That is when Cindy macam fall in love juga dengan Cooper. But one thing is a bit different lah. This time around Cooper dia macam ada a bit of anxiety. Orang cakap kalau army ni pergi dekat Afghanistan, go through war, diorang akan dapat PTSD kan. So Cooper dia ada benda tu lah. Dia macam a bit different sikit. So Cooper ni dia explain, dia cakap dekat kawasan rumah dia, town dia tu, dia kata people look at him as a like warrior, as someone yang save the country. Diorang ni American ni, diorang ada this like rasa bangga with army, orang-orang yang masuk dalam army, sebab bagi diorang these people protect them, macam tu lah. So dia ni macam celebrated dekat town tu. But the thing is, dia ni sekarang hidup dia dah tak aman disebabkan PTSD dia tu. Dia kata bila dia dengar bunyi macam suddenly ada loud noises, ada bunyi kuat, bunyi meletup sikit ke kan, tayar meletup, dia akan trigger something. Dia akan terus menyorok. Dia rasa macam ada in a war. Something like that. So dia macam something in him change lah at this time. At this time around, dia explain dalam buku ni, dia cakap while dia pergi ke army tu, dia pergi dengan Jake, the owner of cabin tu. Yang tolong bagi makanan apa semua tu kan. Dia pergi army dengan Jake tau. So dia tanya Jake like, are you experiencing the same thing as me, as what I experienced so far kan. And Jake pun cakap dia kata dia pun experiencing the same thing, but currently dia tengah go through help. Dia ambil help daripada hospital. Dia tulis dekat sini dia ambil a doctor. He is seeing someone, a doctor at VA hospital, hospital dekat kawasan rumah dia. So
Cooper ni macam alright, okay, I think I need to do the same thing. So while Cooper tengah call Jack time ni, Jack kata, I have an idea. If kau on dengan idea ni. Lepas tu Cooper macam alright, okay, tell me kan. So Jack cakap, I have a cabin. Aku ada cabin dekat dalam pelusuk hutan ni where my parents buat untuk kita orang duduk bila dah tua nanti, dia cakap. The thing is, bapak Jack ni dia fikir macam dia nak guna duit dia and buat cabin ni lawa-lawa so that bila dia dah tua, dah pension, dia boleh duduk di situ dengan anak-anak dia. Tu plan bapak dia tau. Sebab time ni mak dia macam sakit. So dia cakap that's the plan. So bila mak dia sihat balik, mak Jake ni, dia cakap it's me or the cabin. Sebab bapak dia ni macam memang keluarkan banyak duit tau dekat cabin ni. Cabin ni aku nak korang imagine memang lengkap dengan semua benda tau. Kau boleh survive lah dalam cabin tu. Sebab memang dia banyak keluarkan duit pun bapak Jake ni dekat cabin tu. So bapak Jake ni cakap macam okay, alright, I choose you. Dia cakap dekat wife dia tu. So sekarang ni cabin tu memang macam nothing, macam tak ada orang pakai apa semua kan. So Jake cakap lah, apa kata kita spend couple of days dekat situ, just relax, clear our mind and be there for each other for a couple of days. So dia cakap, Cooper ni cakap alright, okay, sounds nice. Dia kata bila. Lepas tu Jack ni cakap okay, you pick a date. So Jack ni, Cooper ni pun pick a date and then diorang decide untuk meet on this one particular day tau. Bila dekat sana, rupa-rupanya adik Jack ni follow juga, yang perempuan tu. Dia kata while dekat rumah tu, adik Jack ni so at the end of the trip, dekat cabin tu, Jack datang dekat Cooper, dia bagi kunci cabin tu tau. Dia cakap take this. Dia kata if you need some time alone and kau perlu relax your mind, datang je sini. Dia kata tak payah bagi tahu aku, kau datang, kau masuk and kau relax. Dia kata. So time ni Cooper tu macam terharu tau, sebab dia comes from nothing kan. Jack ni ada cabin macam tu. So dia kata thank you, I will make use of it someday. Dia macam nampak the future time ni Cooper. So right after this dekat camp tu, cabin tu, yang Cooper ni decide untuk bertemu balik dengan Cindy. Cindy ni pun time ni dia dah habis lah tau. Dia belajar law. Dia belajar law and it has been around like 7 years diorang ni kenal sama sendiri. And Cindy ni pun dia bekerja dekat dalam bidang law. And parent dia memang supportive. And parent dia ni pun orang kaya kan. Aku dah mention dia orang kaya. Rumah dia tu memang rumah putih besar, ada fountain air. And dia memang suka gila dengan where Cindy is heading. Cindy is heading towards her goal kan, nak work in a law. But diorang ni tak berapa nak minat dengan Cooper tau. Sebab Cooper ni like just army. The thing is, Cindy dengan Cooper ni memang fall in love teruk. Diorang memang rapat kan, dah jadi couple. And diorang actually decide to stay together tau. And one leads to another. Cindy pregnant dengan anak Cooper. This time Cooper memang happy tau. Dia happy yang sangat-sangat happy. Sebab dia kata this is the one yang dia truly nak kan, dengan Cindy, start a family. But Cindy ni dia happy but at the same time something in her ni macam uneasy. Sebab dia tahu parent dia takkan approve of this. So Cooper pandang kat sini, Cooper cakap apa kata kita lari. Dia kata just live our life together kan. So they did that. Diorang macam do their own things kan, macam separate themselves. And ada just one day, diorang macam kehabisan pampers. Time ni Cindy tu dah lahirkan anak tau, kehabisan pampers. So diorang decide untuk malam tu keluar cari pampers. Diorang ni tak selalu keluar tau, jarang. So diorang keluar bila nak cari things for the house. Macam tu dia dengan Cindy ni. So diorang keluar naik kereta. So time ni Cindy dengan Cooper ni dia pergi cari pampers tu. Dah beli barang tadi malam kan. Dia dah letak semua barang dalam bonnet dia. Dia start untuk drive back home. So while dia tengah balik ni, dia macam just a normal day kan, nak balik rumah rehat. Suddenly depan kereta dia ada deer, rusa, meloncat daripada tepi. And Cooper ni, dia brake kereta tu kuat sangat, terlampau kuat. And Cindy tercampak daripada kereta tu. So that is the moment where Cindy mati. Cindy mati because of car accidents, terlanggar rusa. So that is the moment yang macam everything went blank dekat Cooper ni. Sebab dia kata everything was so normal. Like what? In a split second something like this happened. It was 3 of them couple seconds ago and now just 2 of them. So suddenly dalam kepala dia reminded of something.
dia teringat suara Jake. Jake cakap, if you need some place to go, come to this cabin. Lepas tu dia cakap, it sounds like the right time to use that cabin, to use that privilege. So, Cooper dengan anak dia decide untuk pergi ke situ. Dia macam nak lari daripada semua orang. So now the story go back to the current timeline yang diorang dekat rumah cabin tu kan, and Finch pun dah besar sikit tapi this time it has been a couple of days after Cooper bagi tahu Finch yang Jake takkan datang. Jake dah tak ada kan. It has been couple of days tau. So it was in the morning and Cooper ni dia tengah masak telur goreng. Tengah telur goreng, suddenly dia dengar footsteps coming towards the cabin. Footstep pop datang ke cabin tu. So dia macam, oh shoot, dia kata kan. Dia terus cakap root beer. Dia cakap kuat-kuat tau. Root beer ni is a keyword yang dia dah ajar ke Finch. If I say that, you have to run. Awak perlu lari terus pergi menyorok. Sebab it has been multiple times where orang datang ke arah cabin tu tau. Orang macam orang luar. Sebab orang datang dekat hutan tu untuk hunting. So bila diorang nampak cabin tu, diorang macam datang approach that cabin to see someone dekat dalam rumah tu kan. So the plan is Cooper ni nak buat macam dia alone dekat situ. Sebab if orang luar nampak there's a guy dengan budak perempuan kecil, it will make them question what is going on. Kan? It looks bad from the outside perspective. So Cooper nak elakkan that from happening. So that's where the root beer comes from, that keyword. So dia cakap root beer, Finch terus berlari menyorok kat bawah, and then dia perasan ada orang dekat depan pintu rumah dia. So yang Cooper ni pun pergi tengok, and it was Scotland. Scotland tu dia pegang dekat cermin pintu tu, tengok dalam kan. Lepas tu yang si Cooper ni dia cakap, alright, kata Finch come out. Dia kata it's just Scotland. Dia kata there is no danger. Sebab Scotland kan diorang dah kenal kan. So at this time around kan, time ni Finch dia terus keluar daripada tempat menyorok tu. Dia keluar, lepas tu dia pergi peluk si Scotland tu. So Scotland ni pun kan, dia cakap macam, look what is under my shirt. Dia kata, dia macam pakai baju luar tu kan, baju sweater macam tu. Dia suruh Finch tu buka. So bapak dia yang Cooper ni macam, kau tak boleh buka sendiri ke? Like agak-agak so budak buka macam something wrong. Tapi bukan. Time ni Scotland dia sorokkan anak kucing tau dalam baju dia. So time tu bila dia unzip benda tu, anak kucing loncat keluar. Dia nak bagi kat Finch tu lah, bagi Finch happy. And at this time yang si Finch tu dia cakap, ni kucing siapa? Dia kata kan, boleh bagi nama ke kalau ni saya punya? Lepas tu Scotland cakap, ni awak punya lah. Dia kata, kalau ayah awak bagi. So dalam kepala si Cooper ni, time ni dia cakap, usually if someone is giving anak orang lain a pet, haiwan, you have to ask the parents first. Bukannya kau main bagi macam gitu je. But this is Scotland that we are talking about. So you cannot really expect much from Scotland. Sebab dia ni memang ikut kepala dia je kan. So nak buat macam mana, si Finch tu dah macam attached to that kitten. So nak tak nak, Cooper ni have to accept lah. Okay, so time ni si Cooper ni dia pandang dekat si Scotland tu. Dia cakap, kau kenapa? Dia kata, sekarang ni kami ni tengah having a food supply issue ni. Sekarang ni kau bawa kucing pula. Kau faham tak? Kita orang ni sekarang tak ada food kan, macam tak cukup makanan, and kau nak tambah lagi mouth to be fat. Kau kenapa? Dia kata kan. Lepas tu yang si Scotland ni dia cakap, relax. Dia kata, you cannot be like this. Dia kata, sebab dia kata this animal can sense stress. Dia cakap macam tu. So just take it. Dia kata just take it and bela. So while Cooper dengan Scotland ni macam go back and forth cakap pasal anak kucing tu, yang si Finch ni, dia kan telinga dia, pendengaran telinga Finch ni kan bagus kan. Dia dengar tau what actually happens. So Finch ni terus cakap, dia cakap tak apa, dia kata biar Finch yang jaga. Dia kata biar Finch yang jaga. Ayah takkan sedar pun ada kucing kat sini. Biar semua Finch settle kan pasal kucing ni. Let me have it. Dia cakap macam tu tau. So Cooper ni nak tak nak, dia macam tak ada choice. He has to accept the kitten, another mouth to be fed. So while dia tengah cakap ni kan, yang Cooper ni dia tengah masak telur tau, telur goreng. Dia tengah korek telur tu daripada mangkuk yang masak tu kan, tempat masak tu. Dia letak atas pinggan. Lepas tu Scotland ni datang kat dia. Scotland cakap, so are you gonna do a supply run? Adakah kau akan pergi ke town
and cari supply. Adakah awak akan start cari makanan sendiri? Scotland tu tanya. So time ni dia tengah korek telur tu kan. Dia letak atas pinggan. Lepas tu dia ambil garam. Garam dengan pepper. Dia ketuk pepper tu, tak keluar apa-apa. Macam it shows that diorang ni memang garam pun tak ada dah. Diorang ni garam pun tak ada. So time dia tengah buat tu kan, dia pandang Scotland, dia kata, I guess I have no choice. Dia kata, I have to do it. Lepas tu Scotland pandang dia. Scotland cakap, you cannot go to town. Dia kata, that is dangerous. And then Scotland ni sambung, dia cakap, kau nak pergi ke town and pergi Walmart, beli barang banyak-banyak, orang akan notice kau. Basically sebab kau dah lah dengan tak terurusnya baju teruk apa semua. Lepas tu kau beli barang banyak-banyak, like kau kenapa? Macam dia nampak memang orang akan perasan dia lah kalau dia pergi Walmart macam tu, dia cakap. So Scotland ni bagi macam plan. Dia kata ada Walmart dekat sini macam ni. Situ better off kau cari barang kat situ, dia cakap macam tu. So yang si Cooper ni dia cakap alright. Tapi dia actually dah tahu dah tempat tu. Cooper ni dia jenis macam someone yang dah tahu tapi dia tak nak bagi tahu orang yang dia tahu benda tu. Macam tu Cooper ni. Dia macam tak nak bukan show off. Dia macam tak nak cakap yang aku tahu Walmart tu. Tapi dia dah tahu dah sebab before this dia pernah pergi situ. Si Cooper ni. Dia macam something about his personality lah yang korang kena tahu. And then suddenly Scotland ni tanya, kau nak aku jaga anak kau tak, Finch? Scotland tu. And then Cooper ni dia macam gutted. Perut dia rasa macam twist. Dia cakap dia teringat balik anak dia dekat rumah tu sorang-sorang kan. And Scotland kena datang tolong jaga anak dia apa semua. Lepas tu yang Cooper ni terus jawab. Dia cakap no. Dia kata dia akan bawa Finch keluar juga this time around. Lepas tu Scotland macam terkejut. Scotland cakap that is dangerous kan. Orang akan nampak lagi suspicious. Yang kau ni dengan budak kecil, dengan beli barang banyaknya, kau akan nampak suspicious gila. Dia cakap macam tu dekat Scotland. Scotland cakap dekat Cooper. So yang Cooper ni dia cakap, we will be alright. Dia kata, kita orang kau okay je. Kau tak payah nak sibuk. Dia kata. Lepas tu yang Scotland ni pandang dia. Scotland cakap, alright, I will keep an eye out. Dia akan try keep an eye out. Terus Cooper pandang dia, Cooper cakap, I'm sure you will. Kan before this, Scotland ni memang kerja dia skodeng diorang ni je kan. So of course kau akan skodeng aku, even though kau tak cakap kau akan skodeng juga. Itu lah Cooper cakap. Chapter 7 guys, let's go. Okay, so this is the next day. It was snowing. Salji dah turun sejuk-sejuk. Cooper cakap, this is the time yang dia sangat enjoy. Dia enjoy sebab dia rasa macam time is going slow bila sejuk. I feel like kita boleh macam relate bila dalam bilik aircon. Kau macam enjoy, sejuk, tenang. Dia kata he likes this kind of environment. So dia pergi ke dapur, dia buka kabinet-kabinet dia apa semua. Dia tengok apa je yang tinggal. Sebab dia kan nak run to Walmart kan. Dia tengok apa yang ada. Dia check ada tin-tin yang makanan-makanan yang kau reheat. Macam diorang ada spaghettios, something yang macam kau panaskan je boleh terus makan kan, spaghetti bulat-bulat. Benda-benda tu diorang ada tin-tin vegetables, buah-buah. Dia ada sikit, 1, 2. And then dia turun dekat bawah. Dia macam tempat diorang simpan another food supply yang tak payah letak dekat dapur tu kan. Dia turun, dia check apa yang ada, apa semua. Ada apple sikit. Lepas tu dia teringat semalam. Dia kata dia perasan Finch ambil apple and sorok dalam dia punya poket. Dia Cooper ni dia rasa gutted. Dia rasa sedih yang dia tak boleh explain. Dia cakap, aku ni orang besar. Dia cakap, aku kalau tak makan full meal pun, dia kata for weeks kan, it's okay. But for kids, budak-budak yang nak membesar, they need nutrients. They need full meals. So the fact that dia nampak anak dia cuba curi makan sebab lapar, faham tak? Aku sedih macam mana. Cooper ni rasa macam dia ni ayah tak guna. Dia cakap, dia kata, anak aku nak makan pun curi apple kat dapur. Dia kata, nak tak nak, aku kena pergi Walmart. Dia cakap, there is no questioning. Kena juga cari. Sebab Jake tak ada dah. Jake tak datang bagi makanan. So, sedih. That's the plan. That's the Cooper ni punya plan. And then that morning dia cakap, alright, Walmart 50 miles. Dia kata dia buat list of item, daripada makanan basah, daripada baju-baju, sebab baju Finch dah tak muat tau. Dia list everything, buku, kertas, gum, battery, munches, candles. Candles ni sangat penting sebab dekat
So dekat cabin tu, diorang memang tak ada light source kan. Diorang pakai candle je. So memang kena beli candles lah. Candles diorang tinggal sebatang je weh. So they list everything tau. And then dia cuba ingat balik layout Walmart. Macam Walmart tu masuk depan tu ada apa, and then pergi masuk aisle ni, cari barang kat sini. Dia plan everything to minute detail. Memang detail sedetail-detail yang bolehnya. Dia kata dia masuk, okay, masuk sini, pergi dekat rak ni, ambil ni. Dia cuba ingat balik couple years back dia pergi mana susun-susun barang-barang yang ada dekat Walmart tu. Okay, dia kata okay, lepas ambil barang ni, pergi kat sini ambil barang ni pula, ambil bros gigi pula, ambil telur pula. Macam tu tau. Dia buat list out, and then the list out of things that might happen. Dia cakap, what if kereta rosak? Dia kata, what if time on the way pergi tu, kereta, tayar kereta pecah? What if, dia kata, time tengah drive tu, ada polis tahan. Dia kata, what if, dia banyak. Cooper ni paranoid. That's it. Dia paranoid yang tahap atas sekali. Dia memang paranoid sangat-sangat. Sebab everything dia question tau. Dia kata kalau aku masuk Walmart ni, if ada orang tua perempuan pakai kayu, tongkat kayu, tanya aku apa aku buat, dia kata, apa aku nak jawab? Tahap tu dia memang paranoid sampai tahap tu tau. So dia macam alright, dia semua dia fikir apa nak jawab. If orang tanya ni, apa aku nak jawab? Macam mana tak nak bagi nampak suspicious. Sebab dia beli barang ni dia ada bagi list tau dalam buku tu. List of things yang dia beli. Berpage-page. Memang dia tulis semua. Bro gigi, ubat gigi, apa, kumur mulut, apa semua. Lepas tu dia tulis duration 240 minit. Dia cakap, I have 240 minutes per year to get those things. Dia cakap, this is the moment whether I make it or not. Whether I could stay with Finch for the rest of my life or not. Sebab dia cakap, what if aku keluar ni ada someone with a superpower, mata yang boleh kesan someone, and dia orang perasan aku is the person yang orang ramai tengah cari 8 tahun dulu. Everything is Cooper being paranoid. Mana ada orang ingat Tapi Cooper ni, dia takut. Dia sangat tak. Everything is his mind. Kepala dia play that game. Si Cooper ni. Sebab dia cakap, dia sekarang ni, dulu dia tak ada jambang. Sekarang ni jambang dia penuh. Dia kata keluar ni aku kena pakai baseball cap supaya orang tak nampak mata aku. Sebab mata aku ni orang boleh tahu aku ni Cooper yang orang cari kat surat khabar 8 tahun lepas. Surat khabar tak adanya. Tapi Cooper ni dia takut. Dia takut sangat-sangat. Dia cakap, lepas aku pergi Walmart ni, dah cari barang, keluar dekat aisle ni, bayar dekat kaunter ni. Kalau ada orang tanya, just jawab sepatah and terus pergi je. Dia kata, masuk dalam kereta, letak barang-barang and terus pergi isi minyak. Dia cakap, isi minyak yang tu important. Sebab, dekat kawasan hutan tu mana ada tempat isi minyak kan. And they need that untuk kereta tu. Lepas tu dia cakap, what if kalau aku balik ni kereta tu meletup? Dia macam paranoid yang level teruk lah dia ni. And then Cooper dimension, dia cakap, aku kena get those items whether I like it or not. Dia kata sebab snow dekat hutan tu memang selebat-lebat alam tau. Lebat gila. Dia kata if lebat tu berjadi, of course it will happen. Macam couple years back juga, tahun-tahun lepas pun menjadi juga. Diorang ni tak boleh keluar daripada cabin tu for 4 weeks. Every road dekat kawasan hutan tu dia tutup tau. Orang situ tutup, pagar-pagar apa semua tutup. So diorang memang tak boleh keluar. So nak tak nak kena pergi cari barang-barang ni. Kalau tak, diorang memang mati kesejukan dekat dalam rumah tu, cabin tu. Which is also the same reason why Jake datang at that specific date, sebab it is the start of snowing season. Kiranya macam diorang top up everything, redah snow, and then they live their life normally. Normal weather. Macam gitu. So since Jake tak ada, memang diorang kena sendiri-sendiri lah. Aku berperasa aku record berdekat macam ni. Sorry. I will go back. And then the next day comes. The next day after the check, dia buat list apa semua tu kan. Dia check, and then dia tidur, dia bangun pagi, dia realise Finch ni happy excited sangat-sangat. Dia dah siap pakai baju apa semua. Sebab that is the first time Finch akan keluar daripada cabin punya kawasan tu tau. Daripada dia baby.
So macam kita faham kan, macam Finch ni excited sangat. Memang happy gila. Semua dah ready. Lepas tu bapak dia baru bangun kan, dia dah tercegat dah tunggu. Siap pegang anak kucing tu. Jom. Dia pegang macam tu kan. Lepas tu bapak dia cakap, Mr. Whitman cannot come, dia kata. Nama anak kucing tu. Dia bagi Whitman macam nama orang. Kelakar. Lepas tu yang Finch ni macam, Allah, dia kata, tapi ni baby, dia cakap, ni baby takkan nak tinggal rumah ni seorang-seorang. Lepas tu bapak dia cakap, letak luar, nanti apa dia buat siapa-siapa dalam rumah ni. Lepas tu yang Finch ni pandang Cooper. Finch cakap, tapi ingat tak dekat Susanna, ayam dia yang first dulu. Dia kata, takut apa, anak kucing ni kena makan juga, dia kata kat bapak dia. Tu bapak dia cakap, dia kata, cakap dekat Whitman tu duduk dalam rumah ni elok, tidur, jangan buat sepah. Lepas tu yang Finch ni macam sedih. Dia kata, okay. Lepas tu dia cakap dekat Whitman, dia pegang apa anak kucing tu kan. Dia kata, duduk elok-elok kat rumah ni, budak kecil kan. Lepas tu yang Cooper ni dia siap-siap. Dia siap-siap. Dia apa, pakai baju, bawa everything that he needs for the, bukan heist, for the apa, trip to Walmart. Dia dah siap semua. Dia masuk dalam kereta. Lepas tu dia cakap dekat anak dia, Finch, I know you are excited, so I will let you, ayah akan benarkan awak keluarkan kepala halfway to Walmart. Faham tak? Maksudnya kan orang 50 miles kan daripada tempat hutan orang tu, cabin orang tu, ke Walmart. Halfway je anak dia boleh tengok luar. Another half anak dia kena duduk dekat bawah kerusi tu. Macam tu. So yang Finch ni macam terkejut. Finch cakap, kenapa macam tu? Dia kata, so saya tak boleh ikut ayah masuk dalam Walmart Sebab dalam kepala Finch ni, dia fikir dia boleh masuk Walmart, tengok Walmart, jumpa orang ramai kat luar. Tapi tak. Rupa-rupanya dia boleh ikut and stay dalam kereta je, dalam dia punya macam highlight macam tu. And then Finch ni macam sedih tapi at the same time dia still okay. Sebab whether she likes it or not, this is like still a new things for her. Keluar daripada kawasan cabin tu. So dia macam dia sedih, tapi dia kata okay, tak apa. And dalam hati Cooper ni, dia macam agak terkilan. Dia macam sedih jugalah dengan anak dia apa semua. Sebab dia nak tahu anak dia tu experience those things. Experience what other kids her age experience. Pergi Walmart, pergi benda normal. Tapi tak boleh. Sebab dia risau. Ni lah, Cooper ni dia paranoid sangat. Dia macam dia takut orang nampak, takut nampak pelik, takut dia macam orang yang besar, lelaki besar ada anak kecil, kau colik anak orang ke? Macam tu dia takut ada that kind of judgement daripada orang luar. So dia cakap dekat Finch tak boleh, dia kata. And then Finch ni dia cakap, dia cakap, I thought since Jake dah tak ada, kita akan operate things differently. We will work as a team, but I guess not. Dia cakap macam tu kat bapak dia. Lepas tu bapak dia macam, I wish we can, but we cannot do that. Sebab itulah, you have to expect the unexpected dalam this situation. Cooper ni punya situation. Kita understand kan dia punya side, and kita understand Finch punya side juga. So Finch ni bila kita baca, kita macam nampak dia ni emotionally matured for her age. Dia baru 8 tahun tapi dia still faham bapak dia ni punya macam side. Sebab if people take them to police, memang diorang akan berenggang memang dia takkan dapat jumpa anak dia dah. So Finch ni tahu those things, but she doesn't really understand the full extent of the situation actually. So nak tak nak dia follow je guide bapak dia ni. So diorang ni dalam kereta time tu kan, bapak dia start engine nak pergi ke Walmart. Dia pergi keluar daripada kawasan cabin tu, sampai dekat gate. Dia cabin sini dia ada gate besar lah luar tu. Dia sampai kat gate tu, dia buka lock, and then dia lalu, dia pergi balik dekat gate tu, dia lock balik gate tu. Cooper cakap, dia kata, if there's a trespasser, orang yang lalu dekat dalam hutan ni, an open gate yang terbuka is like an invitation for them untuk masuk. Dia cakap, if ada gate yang terbuka, sebelum ni tutup ni, sebelum ni lock, but somehow today terbuka, trespasser akan of course 100% masuk. It seems like an invitation for them to trespass
even though it is considered as trespassing. And ada sign, do not trespass. Sebab sebelum ni ada juga orang yang masuk. Macam aku cerita awal-awal dulu kan, ada orang yang macam ketuk-ketuk pintu rumah tu, intai dalam, and diorang ni terpaksa menyorok apa semua. So nak tak nak dia kena lock balik that gate. Even though benda tu macam kan dia ada 240 minit je kan. Dia macam take time juga, benda tu dia kena buat juga. Ni dalam kepala si Cooper lah. So the Walmart adventure begins. Si Cooper ni dia bergerak pergi ke Walmart with Finch. On the way there, halfway through, kan si Finch ni dia boleh tengok luar kan. Dia tengok luar, dia memang muka dia menepek dekat tingkap tu. Dia tengok luar, wah, macam tu kan. Dia macam excited. Kalau kau baca memang dia macam excited tau. Lepas tu dia tengok luar, lepas tu dia nampak tempat isi minyak tu, petrol station. Lepas tu Cooper ni dia macam take note of everything tau. Dia kata, okay, after Walmart, I will go there. Dia kata, okay, ada sedan merah, sedan ni, okay, dia orang tak pandang aku. Dia macam tu tau, Cooper ni. Dia macam aware of the surrounding. So, sampai dekat satu tahap tu, perjalanan tu, dia cakap dekat Finch, duck. Finch, hide. Dia cakap, Finch ni turun tau, dekat tempat kaki yang kereta bawah tu kan. Dia menyorok, and then dia letak macam kain atas dia. Kain tu macam besar tau. Dia menyorok. Lepas tu yang Finch ni macam, okay daddy. Dia macam budak kecil kan. Lepas tu dia menyorok dalam tu. Dah sampai dekat Walmart tu. Cooper ni cakap dekat Finch, Finch, do not move. Do not even move one of your finger. Macam tu dia cakap kat Finch. Lepas tu Finch cakap, okay daddy. Dia kata, I will be a statue. Saya akan jadi patung. Dia kata, dia cakap macam tu. Dia macam dengar je apa bapak dia cakap. So Finch ni pandang bapak dia pandang dia tu. Macam okay, everything is set up. Dia keluar daripada kereta tu, dia tutup pintu, dia lock pintu. And then dia masuk dekat dalam Walmart tu. Dia masuk dalam Walmart tu dia ni, okay, kita kena faham Cooper ni, dia ni dah lama tau tak nampak fluorescent light. Rumah dia kan tak ada macam elektrik apa semua tu kan. Tak ada fluorescent light and beaming. Korang tahu kan macam lampu ni dia ada bunyi macam macam bunyi macam tu kan. So time dia masuk tu dalam kepala Cooper ni dia macam aku tak tahu nak cakap macam mana nak explain, tapi dia macam oh no, oh god, macam tu, macam so many things at once. Dia cakap dekat sini promo, sale, 50% discount, bunyi apa, orang cakap bunyi speaker ni, promo, buy this, free that, buy 2 of this, free that. Dia macam too much information at once bagi Cooper ni, sebab dia dah memang biasa tenang dekat hutan kan. Bila masuk dekat tempat macam tu, dia lupa how it feels. So this time dalam buku ni explain, Cooper ni dia rasa macam dia drown. Macam dia ni someone tarik dia dalam air and dia ni terkapai-kapai nak bernafas. It is starting to feel like Cooper ni nak panic attack dekat dalam kedai tu. Tapi dia macam oh my god, dia ada 240 minit je and dia nak grab all of these things at once kan, macam pergi and then dia rasa macam too much going on. So dia macam dia tengok jam dia kata pukul 7 pagi. Okay, dia cakap dalam buku tau, dia datang awal sebab dia tak nak ramai orang datang. So macam dia boleh eliminate those questions yang orang akan cuba tanya dia dalam kepala dia tu kan. So dia masuk dalam kedai tu, dia macam serabut sikit, dia keluarkan daripada kocek dia tu list of items yang dia kena beli. Dia check, alright, oatmeal. Tu dia pergi dekat tempat oatmeal tu, dia tergedu. Sebab before this, yang beli oatmeal is Jake. But this time around, dia pergi kedai and cari oatmeal sendiri, and dia terkejut with the options oatmeal yang penuh satu rak. Dia kata, macam dia macam, oh mana satu aku nak beli ni. Dia macam, dia lupa tau brand apa yang Jake beli. Sebab yang Jake beli tu yang Finch selalu makan. Finch dah biasa dengan that option kan. So dia macam cuba ingatkan. Dia kata okay, raisins, okay, oatmeal, okay, this one ada raisin, this one okay, this one full grain, this one. Dia macam pening tau. Dia pegang. Suddenly ada orang tegur dia kat tepi. Ada perempuan tua. Perempuan tu pandang dia pegang tongkat kan, macam first time beli oatmeal ke, dia cakap macam tu. Dia macam okay,
kan orang-orang tua ni kan selalu bangun awal pagi, diorang selalu macam beli breakfast pagi-pagi, beli barang pagi-pagi. This is that nenek lah. Nenek ni. So that moment Cooper ni macam taken aback, macam macam terkejut kan. Benda yang dia tak nak berlaku. Orang question him. And then makcik tua tu dia cakap dekat rumah dia cakap suami dia, even though dah bertahun-tahun kahwin, still tak tahu the kind of oatmeals yang diorang makan dekat rumah. Diorang beli satu jenis je tau. Dia cakap vanilla. Dia cakap dekat si Cooper ni. Tapi Cooper ni macam macam kau cakap dengan aku, faham tak? Macam out of nowhere kan. Lepas tu Cooper ni teringat, dia cakap time 11th grade, dia ni ada dekat sekolah, ada macam bukan interview, macam talking session dengan cikgu-cikgu dekat sekolah tu, apa yang diorang nak buat in the future. Lepas tu Cooper ni dia cakap dia tak tahu. I don't know what I'm gonna be in the future. Lepas tu yang cikgu ni pandang dia cakap, you know what, you are a very good listener. Cooper ni tak realise dia actually bila orang cakap dengan dia listen to people very well. Dia tak macam cut off people kan. So macam people look for him to vent out. People look for him to vent out. So benda tu yang cikgu dia realise tau. And then dia cakap another thing, time dia muda dulu, dia dekat coffee shop, somehow some way ada this one woman datang dekat dia, duduk sebelah dia, pegang kopi, cakap pasal dia punya marriage, perkahwinan dia. Dia cakap dia dengan suami dia dah nak bercerai and dia tak tahu nak buat apa. Dia ada anak 2-3 orang and dia macam kelang kabut, dia pening. Lepas tu yang Cooper ni macam apa dia ni cerita kisah hidup dia ni pula ni kan. Macam tiba-tiba tau, people rasa macam welcome bila dalam presence Cooper ni. I think that is also the reason why Cooper ni jadi macam paranoid bila dia nak keluar. Sebab dia experience daripada dia kecil, people look for him and talk to him out of nowhere. Macam sekarang macam make sense why dia macam fikir apa nak jawab. Sebab daripada kecil dia experience those things kan. So time yang nenek tu go back to that aisle, tu, nenek tu macam duk cakap-cakap dengan dia kan. Macam cakap dia dalam kepala dia macam termenung tau. Dia teringat balik benda-benda kisah lalu tu kan. Lepas tu yang nenek tu perasan. Lepas tu nenek cakap kat dia, take the classic one, young man, dia cakap. So tu yang Cooper ni pandang kat dia, thank you. Dia ambil klasik tu, dia letak dalam dia punya card tu. Dia letak card. Lepas tu nenek tu belah. Nenek tu macam nampak lah yang Cooper ni is not there. Kepala dia macam fikir something else kan. Tu nenek tu belah daripada tempat tu tau. So Cooper ni dia macam alright, okay, what is going on, apa benda ni. Lepas tu dia check balik list tu. Dia pergi dekat kawasan yang jual pencil colour. Dia teringat dekat Finch kan. Dia pergi dekat tu, dia dalam list tu tak ada pun tau pencil colour tu. Dia just teringat Finch and then dia pergi dekat kawasan tu. Dia ambil semua colour-colour tu. Dia nak bagi Finch ada something to do at that cabin. Dia ambil and then dia ambil ada stuff juga. Dia tak fully pack dekat tu tau. Dia macam ambil dah banyak sikit. Dia pergi dekat kaunter, dia bayar, dia pergi balik dekat ada punya Hilux, dia punya kereta tu. Dia pergi, dia letak barang-barang dia. Nanti dia buka pintu, dia cakap dekat Finch, I will go inside again, get more stuff. Dia macam tak nak macam ada banyak barang in one go. Macam orang akan mesti macam, dia ni pahal, ni mamat dalam buku teks mat aku ke? Macam kan buku mat kan, beli 40 watermelon macam tu kan. Dia tak nak macam that kind of image dekat dalam Walmart tu. So dia beli sikit-sikit, dia bayar, dia keluar. Dia beli sikit-sikit, dia bayar, dia keluar. Macam tu. So for the second trip, dia masuk balik dekat dalam Walmart. So for the second trip, dia masuk, dia pergi dekat kawasan baju-baju tu, baju-baju budak. Dia beli baju tidur, baju seluar tidur apa semua. And then dia pergi dekat boys section. Sebab dekat boys section ni, dia ada macam pakaian baju sejuk yang in dark colours. Kalau budak perempuan punya kan macam pink-pink, light-light. Dia tak nak baju macam tu untuk si Finch ni. Sebab bila Finch dekat luar pakai baju sejuk, dia nak Finch ni blend in with the environment dengan forest tu kan. So dia pergi dekat bahagian boys, dia cari kasut, dia cari baju sejuk, dia cari hat apa semua. And then dia ambil, dia letak dekat dalam cart tu. Dia pergi dekat cart tu, dia tolak. Dia pergi, dia nampak kawasan buku. And then dia teringat Finch once again. Dia kata, mesti Finch suka ni, dia cakap. Tu dia ambil buku-buku. Dia ambil buku and then dia go through
ada staff yang dekat dalam list tu dah penuh tau. Dalam trolley tu. For the second trip tu, dia pergi dekat counter nak bayar. Dia pergi dekat counter, and the person dekat counter tu someone yang macam tak pandang pun dia. Macam penat lah kerja. Padahal baru pagi kan. Dia ambil barang tu, dia scan laju tau. Scan. Tak pandang langsung muka si Cooper ni. Itu Cooper ni dia rasa macam lega. At least tak ada orang kacau dia. And time pun tak lambat. Macam dia kan ada 240 minit tu kan. So dia scan laju. Betul dia cakap $160. Dia cakap macam tu tau. Lepas tu yang Cooper ni keluar kat dompet dia, bayar pakai cash. Lepas tu yang jaga kaunter tu, dia macam dia macam mengeluh. Sebab duit tu cash, diorang kena check satu-satu tau. Macam fake ke tak ke kan. Dia check. Until, alright, okay, here's your change. Dia bagi change dekat Cooper. Cooper cakap, right, thank you. Dia ambil barang-barang tu, dia tak dalam card tu, dia keluar daripada Walmart. Kira macam everything settled. Dah beli semua barang. Dia keluar daripada Walmart tu, dia macam, dia cakap, I have to admit, Cooper cakap dalam buku, dia scotch sikit, macam lompat-lompat sikit time keluar tu, sebab dia happy. Dia rasa free. Sebab dalam Walmart tu, dia rasa macam nak kena panic attack kan. Dia macam too much. So dia macam happy, aku dah beli barang for the whole year. I can survive at least 4 weeks. Yang time hujan, time snowing lebat tu. So dia macam happy. Lepas tu dia pergi dekat parking kereta tu, tempat kawasan parking kereta tu. Dia tolak dia punya tu. Suddenly dia realise ada orang dekat sebelah kereta dia. Orang tu intai dekat dalam kereta tu tau. So time tu hati dia drop. Dia macam, oh god, what happened kan. Lepas tu dia tolak dia punya kad tu laju-laju tau. Tolak. Tu dia sampai dekat tepi kereta tu, dia cakap, kau nak apa? Dia cakap kan. Yang intai tu pakcik lelaki tua. Pakcik tu intai. Lepas tu dia pandang dekat Cooper tau. Dia cakap, what is that? Dia tunjuk dekat dalam kereta tu. What is that? It is moving. Bergerak. Someone nampak Finch dalam kereta tu. Oh god. Alright guys, I think that is all for this part, and I'll see you guys in the next part. I just want to say sorry for the late update. Aku busy. I hope you guys can understand, and I will see you guys in the next video. Bye bye.